kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Manakala kau nak bunuh aku pun silakan, tapi aku tidak akan membalas untuk nak bunuh kamu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Jadi orang yang bunuh orang itu sekalian, dia akan bawa dosa dia, dan dosa orang yang dibunuh itu akan dibawa sekali lagi. Baiklah. Dalam kat dunia amal pun tak berlaku tentu sekalian. Sembahyang jemaah pun cuma malam pertama tarawih ya. Malam lain tak ada dah. Malam pertama tarawih di orang Malaysia, kalau tak sembahyang tarawih rasa macam kafir tu tentu sekalian. Itu sebab dan lepas itu tak ada kan. Malam ke-10 dah kurang, malam 20 kurang, lepas raya lagi kurang. Syukur Ramadan penuh tu sekalian masjid sampai keluar. Lepas Ramadan elek poci. Yang ada ini lah tentu saja yang ikhlas daripada dulu sampai sekarang. Yang datang malam pertama Ramadan tak datang hari ini tentu sekalian. Sebab tu nak tahu orang ikhlas ke tidak tentu sekalian. Walaupun orang kata mana boleh kita tahu orang tu ikhlas atau tidak, tak tahu dari segi perlakuan. Kalau kau datang cuma malam pertama sampai malam ke-10, malam lepas tu tak datang, tak ikhlas lah tentu sekalian. Pasal Nabi suruh orang beramal lagi ujung lagi tajam, dia lagi ujung lagi lesap langsung tak ada. Kita begitu nak tahu kita ikhlas ke tidak, kita tengok tu amal kita makin tambah ke sama saja, kurang ke ataupun tunggu orang tengok. Orang tengok tu mah sembahyang elok. Bila tak ada, bukan laju lagi sembahyang macam cari Chaplin. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menyuruh seekor gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, yakni kepada Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Kerana itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Sampai nak kubur pun tunggu Allah Ta'ala hantar gagak supaya tunjukkan cara nak menguburkan mayat tadi. Barulah dia menyesal ketika itu. Tapi nak buat apa tu sekalian, dia dah bunuh. Ini tempatnya berlakunya di mana? Kalau ikut riwayat, kisah ini berlaku di Damsyik, di Syria tentu saja. Sebab tu namanya Damsyik. Damsyik tu dari dua perkataan Arab, damun syakik. Dam tu darah, syakik tu adik beradik kandung. Damun syakik, darah adik beradik kandung. Itu di bumi Syria tentu saja. Tempatnya tu ada riwayat kata dekat Jabal Qasyun. Kalau kita begitu ada kawasan bukit tu ke atas. Saya dah naik dah tentu saja tempat tu. Jabal Qasyun. Dalam gua tu dia ada satu, dia punya atas tu bumi tu ada macam tangan pegang macam tu saja. Ada riwayat kata ketika mana Qabil membunuh tu, malaikat dah marah dan tentu saja. Hampir-hampir dia hempaskan dengan batu tu. Tapi kemudian ada malaikat lain pula yang tahan. Katanya begitu, Allah lah cerita betul tidak ke, tapi dia terus menitis sampai hari ini, menitis air. Mereka katakan berbatu tu menangis juga kerana berlaku pembunuhan antara adik-beradik tadi. Dekat situ ada makam Arba'in, di mana menempatkan 40 wali. Tapi kalau kita pergi tak adalah wali tu. Makam ni bukan kubur tau tentu sekalian. Kalau kita pergi dekat negara Arab, kalau disebut makam, makam tu bukan kubur. Kalau kubur, kubur lah. Makam bukan kubur. Kita sini makam tu kubur. Sana bukan, makam tu tempat yang orang pernah singgah, situ makam lah. Sebab tu dulu keliling Kaabah ada makam Syafi'i, makam Hanafi, makam Hambali, makam Maliki. Itu bukannya kubur imam-imam yang empat tu, tetapi di mana tempat imam tu duduk dan mengajar. Itu dia makan makam. Sebab tu kadang-kadang kita katanya makam Nabi sekian ada kat sana, kat sini pun ada juga. Sebenarnya kuburnya satu saja. Tempat lain itu ialah tempat dia duduk dan mengajar, duduk sembang dan sumpah mereka. Jadi ini sekalian antara dosa-dosa besar, iaitu dosa hati yang akhirnya menerbitkan dosa-dosa zahiriah. Jadi hari ini kita dapat dua dulu lah ya. Nanti lain kali kita sambung lagi. Lama saya tak atas sini sekarang, satu tahun ya. Lama juga lah tadi sampai saya mana surau ni tak tempat sebagai GPS tadi tu sekalian. Muncul kat GPS tu keluar tu sekalian. Surau kecil macam ni kat GPS boleh keluar tu sekalian. Tengok dari atas nampak bumbung, nampak menara. MH370 tak nampak. Saya ragu sekalian. Pasal apa? Macam mana boleh kapal tu tak nampak tu sekalian? Itu yang Dr. Mahathir baru ni pertikai tu sekalian. Saya tak percaya kapal itu hilang kata dia. Sebab kalau kita tengok daripada atas, daripada satelit, semua benda kat muka bumi ni nampak. Macam kapal tu tak nampak. Sama macam kes yang baru ni di
Palestin itu sudah. Bila Brigade Al-Qassam sekarang ni dia membentuk satu brigade baru, iaitu Brigade Amphibia. Ini yang askar yang ada tahan asap, dia berenang tu sudah, dia menyelam tau. Menyelam, dia boleh tembus ke masuk ke negara Israel. Itu kan kita tengok yang dekat Facebook tu, itu daripada kamera satelit tu sudah. Ya, 5 orang dapat menyeberang, Israel dapat detect daripada atas, dia bunuh seorang-seorang tu, dibom daripada atas pakai satelit. Jadi kalau orang kecil macam tu pun boleh nampak dalam apa nama ni, satelit tu boleh nampak. Tak kalau kapal terbang besar 300 lebih masuk dalam tu sudah. Yang kecil satu nampak, yang 300 lebih duduk dalam tu tak nampak benda besar tu sudah. Apa pasal agak ya? Tak tahu. Sekarang orang takut dengan emas lah. Ini dah 200 orang kerja emas letak jawatan. Bila tanya pasal apa letak jawatan, takut hilang. Takut hilang. Kemarin satu kapal lagi hampir-hampir tu sudah katanya nak pergi Narita dah 50 minit naik, terpaksa patah balik. Katanya ada masalah keselamatan. Tapi tak diceritakan lah masalah keselamatannya. Peminat betul dengan emas ya. Berhati-hati naik emas terusnya. Ini ada kawan-kawan besar. Sekarang emas murah. Kau nak gimana? Nak pergi Kamboja. Jangan lalu Cina selatan tu kau jangan main-main tau. Nanti hilang. Mula tu dah kita pandai yang kata ya. MH370 berakhir di lautan Hindi. Laut tu tak ada orang pergi tu selian tau. Siapa nak pergi situ begini tu selian. Itu sebab dia tak kata hilang di Laut Cina Selatan. Kalau dia kata Laut Cina Selatan, orang datang bawa apa nama ni, kapal selam masuk. Ini kat lautan Hindi, kapal selam tak ada masuk. Kalau kapal selam tu pusing gitu selian. Mati semua, betul. Tak boleh pasal dia cakap macam tu. Kalau betul tu selian. Kemana pergi dia? Allah Alam, tak tahu tu selian. Tanyalah siapa. Dia tahu, dia tahu tu kat mana, tapi kita tak tahu. Allah Alam, mudah-mudahan selamat lagi lah orang-orang yang itu sudah. Di mana? Wallahu a'lam. Saya kat sendiri. Itu kapten tu senang. Hilang kata dia. Kemana hilang? Jangan tanya kemana hilang. Kapten Nurdin tu juga pandai dia. Boleh balik tak? Boleh kata dia. Macam mana nak balik? Minta dengan Allah Ta'ala. Pening apa nama di wartawan ni. Wartawan tu macam mana cik kata hilang lah, dia kata dia tengah terbang tiba-tiba tak ada, hilang lah tu kata dia. Kita kena yakin dia kata dalam Islam Allah Ta'ala boleh hilangkan kata dia. Dia ajuk je gitu ya. Wartawan dia jadi pakai akal lah tu sekalian. Dia hanya faham dulu macam tu. Kapten kapal ni sekarang bagus lah tu sekalian. Saya tengok Alhamdulillah kapten yang bawa kapal terbang di Malaysia ni sekalian, mereka lah di kalangan orang-orang yang jaga sembahyang ya. Mungkin kan bila dia naik kapal terbang tu dia nampak tahu kebesaran Allah Ta'ala. Betul. Kalau kita pergi dekat KLIA kadang-kadang sembahyang di surau tu, masuk pakai jubah sembahyang, keluar pakai topi tu. Kapten rupanya pilot. Di Mesir sama dia masa dia pergi tu, kita nak naik kapal terbang tu pukul lebih kurang pukul 1. Sembahyang Jumaat pukul 12.30. Kapal terbang tak terbang. Malaysia je kapal terbang waktu Jumaat tu sudah. Kadang-kadang ada orang pergi umrah tak sembahyang Jumaat tu sudah. Keluar siang dah. Sampai dekat airport nak terbang tak sembahyang Jumaat. Macam mana kita tu sudah? Kata negara Islam, patutnya kena berhenti semua. Antara pukul 12 bawa sampai ke pukul 2 lebih tu sudah, kapal terbang kena delete, tak boleh terbang. Ataupun buat jadual waktu tu tak terbang. Di Mesir, Jordan macam tu. Sebab saya pernah tu sudah nak pergi, pintu tutup. Saya bertanya dengan dia, Syekh, macam mana saya nak masuk, dia dah tutup. Dia tersembayang dulu. Masuk dekat surau tu, orang sampai melempar kat bawah tu sudah. Dia punya benda ni, pilot tu, pakai topi tu, pergi khutbah ke atas. Kita kalau pilot pakai topi, mudah tu lah khutbah pakai topi pula, pakai jubah lah. Kalau kita betul orang Malaysia gitu, sembahyang pakai jubah, dah tak ada masalah tu sekalian. Pilot tu pakai topi, pilot tu sekalian, khutbah ke atas. Kata ini baru kelas. Apa betul tu sekalian. Dia pun cerita tu sekalian tentang kehebatan, kebesaran Allah Ta'ala di atas langit sana tu sekalian. Apa orang nampak? Lepas tu saya kalau naik kapal terbang, saya minta tepi tingkap tu sekalian. Saya dapat nampak luar. Itu kalau waktu pagi tu saya, waktu terbit fajar, waktu terbit matahari dengan waktu tenggelam matahari, itu fenomena cukup cantik kalau tuan-tuan tengok dekat atas. Berlapis-lapis tu sekalian awal tu, berlapis-lapis. Matahari tu pun sekejap kuning, sekejap merah, sekejap putih. Boleh nampak ke atas tu. Baru kita nampak tu kebesaran Allah Ta'ala. Jangan tidur je dengan kapal terbang. Kecuali waktu musim hujan kena tidur. Saya musim hujan saya tidur. Pasal apa? Pasal awal tu tebal. Bila langgar tu rasa macam nak meletup di kapal tu. Kalau kita pergi haji, hari musim haji, kita tengok
musim haji ni, dia punya laluan tu ke atas Teluk Benggala tu sekalian, dekat India tu. Itu poket dia besar tu sekalian. Saya hari tu pergi tahun 2008. Saya tu lah, naik kapal terbang lalu sini ni memang selalu kena. Saya bertidur tu sekalian, tidur. Mak saya kat sebelah, "Oi, bangun kapal terbang nak jatuh ni," gitu. Memang terasa jatuh tu. Oh, jerit-jerit dah kapal terbang. Ialah bawa tu tak pernah naik kapal terbang tu sekalian. So jerit, "Allah, astagfirullah, Allah Akbar." Jerit-jerit semua tu sekalian. Lama pula tu. Dalam seminit itu tu sekalian. Ialah seminit dalam keadaan benda macam tu, kita rasa takut tu sekalian. Apa ya Allah, kalau jatuh dia. Astagfirullah. Aku tidur tu sekalian dekat kapal terbang. Tu nak selamat tu sekalian. Cuma nak ingatkan siapa yang dapat pergi haji tu sekalian, tolong jangan bawa rokok. Saya tengok banyak sekali orang Malaysia pergi haji bawa rokok tu sekalian. Mana boleh pergi haji bawa rokok? Kalau pergi haji bawa rokok, dia tak dapat haji mabrur, dia dapat haji Marlboro tu sekalian. Yang kuat isap rokok kat Mekah ni Malaysia dengan Indonesia tu sekalian. Orang Indonesia tak ada apa-apa lah pasal kilangnya kat sana. Saya baru pergi Kediri tu sekalian, lalu kat Kediri tu pagar panjang, kilang panjang, dia punya pagar warna merah. Tanya dengan Pak Supir tu, "Pak Supir, pabrik apa ini?" "Lah, ini kan gudang garam, Pak." "Ya." "Berapa luasnya, Pak?" 3 desa, 3 kampung sebenarnya. Betul je. Pusing sini gudang garam, pusing sini gudang garam. Memang besar. Jadi dia nak jaga masalah jangan marah pula. Dia bagi orang kampung kerja kan, dekat kilang tu bagi gaji mahal sikit. Lepas tu pula nak supaya orang pondok-pondok jangan marah, dia pergi support pondok pula, setiap bulan bagi berapa juta rupiah. Dia ada 2 kilang tu kan di Indonesia tu, satu gudang garam, satu lagi Sempurna. Tahu tak pasal apa nama Sempurna? Pasal Tokyo ada nama Haji Sempurna. Nama orang yang gudang garam Cina punya, yang Sempurna tu orang Melayu kita, orang Jawa kita. Nama Haji Sempurna. Anak dia pun haji dekat Pondok Gontor tu. Nanti yang orang Pondok Gontor suka, tanya, "Siapa biaya, Pak?" Ini kan Tokyo Sempurna kasih kita. Dia bagi tiap bulan berapa juta rupiah. Bagus juga ya. Itu sebab kat Indonesia ni kan, daripada budak sampai Pak Kiai semua isap rokok. Betul, saya patutnya tahu ni buat korban di Kediri tu sekalian, di Pondok Lirboyo. Sepatutnya itu. Tapi ada murid dia tu mengajar, alumni situ mengajar tempat saya. Dia pergi begitu Pak Kiai dia, Pak Yai Malaysia isap rokok haram tau Pak Yai. Jangan kasih Pak Yai Malaysia datang lah ya, malu kita. Ya tak sudah. Saya pergi 2 tahun lepas dekat Garut tu, Pak Ustaz Hidayat tu. Saya pun, baguslah kampung Garut ni. Pasal apa? Pasal tak ramai orang isap rokok, ada seorang 2 je isap rokok. Rupa-rupanya bila saya balik, Ustaz Hidayat cakap, "Ustaz tahu dah tu, Ustaz datang tu bagus. Pasal 3 hari tu orang kampung puasa tak isap rokok. Sebab nak menghormati kedatangan Ustaz. Kalau tak ada, memang dia isap, betul tak?" Jadi saya betul-betul pergi rumah satu Pak Kiai tu, dia terperangkap tu saya datang tu dia tulis rokok. "Assalamualaikum," dia tulis rokok. Kalau kampung dia tulis. Tapi tak ada apa, masuk yang bawa rokok dalam rumah tu. Dia anak dia isap rokok, Pak Kiai tu sudah. Dia tahun lepas di Banyuwangi. Esok nak buat korban, malam ni buat ceramah perdana. Ramai, 1000 lebih orang datang tu sekalian. Saya duduk kat depan, pasal saya penceramah pertama. Saya penceramah kedua. Penceramah pertama Pak Camat, dia punya penghulu. Kemudian saya, kemudian 3 Pak Kiai. Saya tak tahu Pak Kiai tu sekalian. Pasal bisa rokok tak berhenti. Sampai ambil gambar asap depan saya tu. Bukan besok balik orang kata bisa rokok pula dia. Jadi saya pun tak tahu itu Pak Kiai bisa rokok tak berhenti. Pak Camat ni pun hisap juga. Bawa kotak saya bagi. "Ustaz mau?" Saya tak hisap. "Oh, Kiai Malaysia tak hisap rokok ya?" Saya kata bukan Kiai saja, yang tak Kiai pun tak hisap. Dia siapa? Okey, tak apa. Dia pun naik. Jadi bila dia naik tu dipilih sikit orang hisap rokok betul sekalian. Supaya agak kurang sikit hisap lah sebelah Ustaz kan. Tapi Pak Kiai itu tak berhenti. Tapi kata Pak Camat dah sebut pasal rokok, aku pun beranikan diri lah. Kata bapak-bapak, hari ini kami rombongan daripada Malaysia datang buat korban. Ini ada titipan daripada teman-teman di Malaysia bikin korban di Garut. Tapi bapak-bapak nggak bikin korban. "Pak, kalau nggak bikin korban nanti ditanya sama Tuhan di akhirat. Kamu bikin korban nggak?" "Kita nggak bikin." Jadi kita jawab enggak. Tuhan tanya, "Kenapa kamu nggak bikin korban?" "Nggak punya uang." "Betul kamu nggak punya uang, kamu bisa rokok lah." Macam mana Pak?
Dongor itu, pakai itu terus tu sekalian. Letak kat belakang terus tu sekalian. Malu dia, jangan main-main. Itu tadi. Itu sebab kalau orang isap rokok tak buat korban, jenuh ke akhirat tahu nak jawab tu sekalian. Serimunya yang orang isap rokok betul. Pasal kata isap rokok, satu hari 20 batang tu, itu RM7 minimal kan, harga dia kan. 10. 18. Aku tak tahu. Saya tak hisap, saya tak tahu dia. Cuma saya ada pergi satu kedai, dia tulis tu dilarang menjual rokok 20 batang di bawah harga RM7. Tak tahu lah tu mungkin harga 15 tahun lepas gitu kan. Betul. Tapi kita ginilah, katalah RM10 tu kan. Kalau satu hari RM10, satu bulan 300. Satu tahun berapa tu sudah? 300 kali 12, 3.600, dapat seekor besar tu sudah. Tiba-tiba kita tak korban, apa kita nak jawab depan Tuhan? 500 satu bahagian kita mahal, 600 satu bahagian, tapi 3.600 kita bakar gitu saja. Nak jawab apa depan Tuhan itu sudah? Lepas tu pula tak pergi haji pula. Bila tak pergi haji, Tuhan tanya bila tak pergi haji, tak ada duit. Engkau isap rokok bila? Semenjak umur balik. Berhenti, mati. Kalau tak mati, isap lagi. Berapa tahun tu silap-silap? 60 tahun, katalah 50 tahun. Satu tahun 3.600 kali 50 tahun tu sudah. Boleh pergi haji, paket swasta 5-6 kali tahun tu sudah. Yang main-main. Tu duduk yang depan Kaabah tu sudah. Yang nak sembahyang tak payah turun tengok dia datang, dia dah komat dulu. Yang main-main paket tu. Pernah dapat. Tiba-tiba kita kata tak pergi haji, nak jawab depan Tuhan. Lagi ni yang ada astro tu sudah. So korban tak mau korban. Mahal Ustaz. Ada astro tak? Ada. Satu bulan berapa? 100. Satu bulan 100, 12 bulan 1.200 tentu sudah. Dapat 2 bahagian yang 600. Besar. Jadi gini juga, kalau kita rasa tak mampu, kata orang Jawa nyicil lah tentu sudah ya. Sikit-sikit lah kita nyimpan. Buat tabung kat rumah, tapi jangan tabung biasa, nanti tuan-tuan boleh pecah. Pergi dekat kedai welding, minta dia buatkan tabung yang tak boleh dipecah. Tu lekat kat dinding tu tentu sekalian, masuk RM50 sebulan. Ni RM50, ni khas untuk korban. Kita masuk atas tu kan. Ya? 12 bulan dapat 600 tentu sekalian. 6 kali 7 4.200. Besar. Kan? Macam tu lah kita simpan. Kalau kita boleh simpan duit untuk beli kereta, simpan duit untuk beli macam-macam, takkan kita tak boleh buat simpan duit untuk beli kenderaan kita ke akhirat tentu sekalian. Simpan sikit tahun depan kita dapat buat korban. Sebab korban itu tentu sekalian sunat muakkad yang dilakukan tiap-tiap tahun. Kena buat bagi yang mampu. Macam tu. Tapi nak tahu mampu ke tak mampu, kita usaha tidak untuk memampukan. Jangan saya tak mampu dah, mahal sekarang. Dan kau usaha ke tak ada? Ada tak kau menyimpan? Kan? Macam ada doa, dah tua bangka tak pergi haji tu sekalian. Wah, tak pergi haji, tak dapat seru lagi lah Ustaz. Saya kata, wah ni seru malaikat Israel, dia seru lah. Kita kalau dah umur 60 lebih, 70 lebih tak pergi haji, alasan dia tak sampai seru. Soalnya kau dah daftar dengan tabung haji ke belum? Kita usaha dulu. Faiza azam tafattawakkal ala Allah. Kamu dah niat, kamu dah azam, dah usaha, baru serah diri pada Allah Ta'ala. Ini register dengan tabung haji pun tidak, tiba-tiba tak sampai seru. Bila dah serunya nama tak ada. Register dulu sekarang. Pergi tabung haji, bayar 1.300, register tahun ni dapat perginya tahun 2050. Bukan tahun ni pun. Sempat simpan duit lagi kan. Simpan sikit simpan 2050. Cuma kadang-kadang panggilan tu cepat. Pasal yang mati pun ramai tu sudah tiap tahun. Kadang 2050 tengok tahun depan lepas sudah cepatnya. Pasal ramai tu mati dah tu sudah. Tak sempat haji. Kalau boleh pergi haji ni muda-muda tu sudah. Macam kita ni usia muda semua kan. Muda kan. Janggut pun belum hitam lagi masih putih. Rambut pun masih putih lagi belum hitam. Kan muda tu. Ada yang langsung belum tumbuh lagi, ada yang gigi pun tak tumbuh lagi. Itu muda. Jadi tu kita pergi tu sedap. Kita nak ibadah pun senang. Bila dah kan dah tua saja, dah nak kena orang sorong pula. Sorong pula kena bayar tu sekalian. Itu ikut trip tu kalau jadi main-main tu. Tu sebab yang jumpa-jumpa tu dekat ruangan dia tu. Tu dah dibagi kan. Kan dari pagar tu, ini untuk orang yang pakai kerusi roda. Jangan masuk tu sekalian. Kena langgar. Sebab dia tu ikut trip. Satu trip tu RM70 400. Kalau satu hari dapat 2-3 trip dapat banyak. Tu ni bawanya 180 km sejam. Silap-silap meninggal atas kerusi roda pun dia. Hati-hati. Jadi biar muda-muda ni kita pergi haji lebih sedap, lebih nikmat kita beramal itu sudah. Dapat kita tawaf sendiri, dapat kita sa'i sendiri. Seronok sudah. Berbanding kalau kita tawaf pun orang suruh, kita tak ada nikmat dah itu sudah. Sa'i pun orang suruh,
melontar pelumpah ke orang, dah bisa tak larat nak jalan, nak melontar lagi. Tak ada nikmat itu sudah. Jadi bila kita sehat, nikmat terlebih kita buat ibadah, insya-Allah. Jadi sekarang ini dulu mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dan menjadikan kita manusia. Tak lupa satu sudah. Tuan-tuan buat korban sini kulitnya bagi kat siapa sudah? Tak, jangan bagi tanah, bagi saya. Ini banyak tempat ditanam tu sudah. Tuan-tuan jangan tanam ya. Kulit lembu ni tu sudah. Kalau buat korban di Malaysia, daripada Sabah sampai ke Perlis tu sudah. Yang ditanam tu nilainya jutaan ringgit. Jadi tuan-tuan jangan tanam. Nanti saya datang ambil. Tuan-tuan dah habis sembelih, masuk dalam karung, ikat, letak kat pintu pagar. Tapi telefon lah begitu kalau tuan-tuan. Lepas saya tak datang. Begitu Ustaz, saya ada kulit lembu berapa tu? Berapa ekor biasa ni? Ada 5 ekor, 10 ekor. Oh Allah, kalau 8 ekor tu dah berapa ribu sudah. No, tanam gitu je, ya Allah. Tanam tu sudah. Letak je. Nanti telefon saya. Rahsia tak boleh kita tahu. Rugi lah bisnes. Tak, kita buat makan tu sudah. Kita buat makan. Kita bakar, kemudian kita buang dia punya bulunya, bersihkan, rebus, potong-potong, makan tu sudah. Tahun lepas kita orang dapat 100 keping. Dapatlah 1 tahun sampai ini bawa habis tu sudah. Saya nak cari ingat dalam apa nama ni 500 keping ke tahun ni. Bukan apa nak selamatkan tu sudah. Semalam telefon yang kat Gulang-Gulang Tanjung Karang, tempat pak mentua saya tu. Telefon AJK tu. Wah, kulitnya macam mana? Ustaz nak beli berapa harganya? Saya tak beli, kata saya ambil yang free je. Kalau dah ada yang beli, jual je tak apa. Saya nak cari yang tidak dimanfaatkan, yang ditanam. Kalau dah memang dimanfaatkan, ada orang beli, ada orang nak guna, bagi je. Saya cari yang dibuang-buang itu tu sekian. Yang dekat Shah Alam semalam saya tanya tu sekian, itu bukan setakat kulit, kaki pun ditanam. Dia kata Ustaz kulit je ke? Kaki tak nak? Itu kaki pun tanam Ustaz, kata dia. Dia satu tempat tu kepala pun tanam. Aku ruginya kepala tu sudah 4-5 kilo confirm. Lidah tu je dah berapa kilo kan? Dah setengah kilo boleh kurang. Tuan-tuan jangan buang. Jadi nanti bagi tahu telefon saya. Siapa yang saya boleh hubungi nanti? Saya minta Haji Malik nanti. Siapa saya minta nombor. Saya akan buat list dari Kelang sampai ke Banting tu surau apa berapa. Jadi senang saya nak bawa lori. Saya sediakan 3 lori tahun ni itu saja. 1 lori di Kelang, 1 lori di sebelah Shah Alam, 1 lagi di sebelah Sungai Buloh. Jadi Sungai Buloh letak 1 lori, daripada Kuang sampai ke Kepong. Ada sahabat kita akan kolek masuk dalam lori bawa beli macam tu ya. Daripada dibuang saja kesian, sayang itu sekian. Kita kena manfaatkan, insya-Allah. Kalau nak bagi daging pun bagi sekali itu sekian, insya-Allah. Itulah, tapi saya lambat di sini semalam saya kita ada orang Singapura, dia nak buat korban di Malaysia. Dia kolek dengan rakyat Singapura tu banyak. Dia akan hantar ke Malaysia di 3,000 ekor lembu, 5,000 ekor kambing itu sekian. Dia ambil tu dari Australia hantar sini. Jadi dia melalui suatu syarikat, dia agih-agihkan. Saya pun baru dibagi tahu semalam ada kawan tu. Kebetulan dia antara orang yang mengagihkan. Dia telefon, Ustaz buat surat cepat Ustaz, hari ni last kata dia. Buatlah semalam. Saya tak nak buat macam mana. Ustaz minta je lah 10 lembu 10 kambing kata dia. Sebab kalau tidak jenuh nak habiskan 3,000 ekor tu nak hantar mana kata dia. Jadi mana-mana sekolah-sekolah yang awal tu memang dah hantar surat lah. Minggu depan baru dia orang akan panggil. Saya pun tak tahu betul ke tidak Tapi dia kata betul ni Ustaz, memang dia orang hantar ke Malaysia tahun ni. Untuk Perak, Selangor, KL dengan Negeri Sembilan. 4 negeri. Kalau hari itu tuan-tuan cepat tu boleh tak tahu lah kok tuan-tuan dah dapat kan. Alhamdulillah. Gunakan sebaik-baiknya daging dulu. Kalau rasa tak habis petang-petang tu cepat-cepat telefon Ustaz. Nanti kalau tidak rosak daging. Biasa macam tu, nak lawan banyak, ada lebih lagi. Dibiar je, busuk, jangan berdosa tu sekian. Telefon mana-mana Mahat Tafiz apa, Syekh, petisiu kosong lagi tak? Kosong datang sini ada 50 kilo lagi, bagi ni kita. Yang penting habis. Jangan kita seronok nak sembelih saja tapi dagingnya busuk, haram, berdosa. Kena pastikan habis. Saya insya-Allah boleh sediakan. Kalau tuan-tuan hantar, saya hantar sahabat berenam lah. Sebab sahabat biasanya satu kampung seekor, 2 ekor. Macam tahun lepas ada berapa, dekat 100 kilo gitu sekian. Beberapa masjid surau tak habis, saya telefon Ustaz boleh tak? Boleh, kita hantar di sini tak apa. Saya pun telefon sahabat, Syekh, kita boleh tak cari lori, bawa ni agih kat Sungai Tawar. Dapat tolong habiskan itu sekian. Kalau tidak berdosa gitu saja. Jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa zurriyyatina ajma'in minan nar. Allahumma ya Allah, kami bersyukur dengan makhluk yang menjadi hamba yang beriman ya Allah. Janganlah kau matikan kami kecuali dalam iman dan Islam ya Allah. Jadikanlah kami hamba tersebut taati perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Permudahkanlah urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Lapangkanlah sumber rezeki kami ya Allah, sehingga kami mampu untuk membayar zakat ya Allah. Kami mampu melakukan korban dengan yang terbaik ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, permudahkan kami dalam melakukan amal ibadah ya Allah. Berikanlah kami kesehatan yang sebaik-baiknya agar kami dapat menyempurnakan ibadah kami kepada-Mu ya Allah. Berikanlah kami masa yang lapang ya Allah, agar kami sentiasa memperbanyakkan waktu untuk-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, bantulah kami mendidik diri kami, anak istri kami ke jalan kebenaran ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, ahli keluarga kami, seluruh muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, kau rahmatilah seluruh jamaah yang hadir pada pagi ini ya Allah. Rahmatilah taman rumah tempat kami tinggal ini ya Allah. Bukakanlah pintu keberkatan dari langit dan bumi buat kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami lemah, tidak mampu buat apa-apa melainkan dengan izin-Mu ya Allah. Oleh itu bantulah kami dalam apa juga pekerjaan kami di dunia ini ya Allah, asalkan ia membawa kepada ketaatan kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, hindarkan kami daripada kemaksiatan yang batin maupun yang zahir ya Allah. Hindarkan kami daripada dosa yang besar maupun yang kecil ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, bantulah teman-teman yang sedang berjuang di Palestin ya Allah. Bantulah teman-teman yang sedang berjuang di Syria dan di seluruh muka alam ini ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kesabaran dan keterangan kepada teman-teman kami yang sedang dizalimi di Myanmar ya Allah. Teman-teman yang dibunuh di Assam, India ya Allah, di Sri Lanka, Xinjiang, China dan banyak tempat ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kesabaran kepada teman-teman yang Kau uji mereka dengan kemiskinan, seperti teman-teman yang berada di Somalia, di Habsyah dan seumpama dengannya ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, bantulah kami ya Allah untuk menyelesaikan kemulut masalah yang besar dalam tanah air kami ya Allah, yaitu negeri Selangor Darul Ihsan ya Allah. Mudah-mudahan Selangor akan terus maju ya Allah, dengan dipimpin oleh kepimpinan yang baru mulai minggu depan ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, Kau berikan taufik dan hidayah kepada Tuan Sultan ya Allah, agar melantik orang yang benar-benar layak dan mampu untuk membawa kebaikan kepada seluruh rakyat negeri Selangor ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, hindarkan daripada golongan orang yang mengambil kesempatan untuk duduk dalam tahta negeri Selangor ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita katakan ke tabung derma ya, siapa yang nak menyumbang. Kami sekarang sedang membina Mahtafiz di Lahadatul Sabah khususnya. Jadi siapa yang nak bantu, masukkan tabung tu, dan ada jualan sambal tempe di belakang. Jadi